Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hari Jumaat yang penuh barakah ini. Yang berbahagia dan lagi yang berusaha, Puan Hajah Nurhayati binti Abi Wahab, Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, Pengasas Connecting Dots Learning, yang juga merupakan pengurusi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh, anak lelaki Nahar Singh, juga koordinator CDL, juga merupakan ahli Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Rakan-rakan koordinator yang lain termasuk Datuk Dr. Mustafa Abdul Majid, rakan-rakan dari seluruh negara yang menjadi koordinator kita, rakan-rakan pengetua, guru-guru besar, peserta-peserta untuk sesi hands-on online session dari seluruh negara, termasuk rakan kita dari Indonesia, Singapura dan juga Brunei Darussalam. Hari ini kita sangat bertuah kerana merupakan sesi atau siri yang paling membanggakan kami warga CDL yang akan berkongsi ilmu dan pengalaman bersama tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi, selamat mengikuti siaran perkongsian ilmu menerusi sesi hands-on online yang ke udara pada setiap hari Jumaat jam 2.50 sehingga jam 4.30 petang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kepada yang baru menyertai sesi ini, pada kebiasaannya, sesi yang telah bersiaran selama 100 siri ini terbahagi kepada dua. Pertamanya, kita ada satu session yang diberi nama Snippet Reflect On yang diterajui oleh Datuk Dr. Mahinder Singh, dan sesi ini memberi membuka minda kita kepada warga pendidik, terutama kepada pemimpin sekolah, untuk mendapatkan sedikit ilmu, untuk mendapatkan sedikit pengetahuan, untuk mendapatkan sedikit perkongsian yang dikongsikan pada saban minggu kepada kita. Dan siri ini walaupun tidak lama, hanya mengambil masa 15 minit, tetapi sangat bermakna kepada warga pendidik kerana inilah yang kita lalui setiap hari kita berhadapan dengan anak-anak didik kita. Untuk sesi yang keduanya, seperti biasa kita kenali sebagai sesi hands-on online yang kita temukan rakan-rakan peserta bersama-sama dengan rakan-rakan guru CDL yang pada asalnya hanya sedikit, tetapi alhamdulillah dalam siri yang ke-100 ini kita telah berjaya mengumpulkan lebih dari 40 orang guru yang terdiri dari guru-guru cemerlang, guru-guru yang kita kategorikan sebagai guru pakar dalam bidang masing-masing yang mempunyai kemahiran terutamanya dalam bidang pembelajaran digital. Alhamdulillah, perkongsian kita selama 2 tahun tanpa henti ini, tuan-tuan dan puan-puan, telah membuahkan hasil yang sangat lumayan. Saya sangat berbesar hati kerana rakan-rakan ini tidak pernah jemu untuk berkongsi ilmu dan kita menyumbangkan ilmu secara volunteer. Kita sumbangkan ilmu secara sukarela dan ilmu itu tidak kita simpan untuk kita semata-mata tetapi kita kongsikan walaupun rakan di luar negara. Baik, untuk itu kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan perkongsian sedikit daripada Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang memberikan sokongan padu dan menjadi rakan strategik kepada siri Connecting Dots Learning ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik, salam JPWPKL Mercu Kegemilangan. Saya Hajah Nurhayati binti Haji Abdul Wahab, Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, sesi perkongsian ilmu yang bersiaran secara langsung setiap hari Jumaat menerusi siri hands-on online telah berjaya mencecah siri yang ke-100.
syabas dan tahniah. Selama 2 tahun selepas berlalunya fasa pandemik COVID-19, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah mengambil inisiatif secara proaktif untuk berkolaboratif dengan kumpulan Connecting Dots Learning atau CDL yang diasaskan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, Pengerusi Majlis Penasihat Pendidikan Malaysia. Platform ini telah memberi ruang dan peluang kepada warga pendidik di Kuala Lumpur khasnya dan seluruh pendidik di negara ini untuk berkongsi kemahiran dan kepakaran masing-masing menerusi pembelajaran digital. Sesi perkongsian pembelajaran digital terbukti telah membolehkan guru dan murid-murid mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran secara lebih komprehensif selari dengan kemajuan teknologi dunia yang semakin kompetitif. Saya sangat yakin dan percaya usaha para pendidik yang berperanan sebagai pemudah cara secara dalam talian ini telah berjaya mengupayakan lebih ramai guru di luar sana yang dahagakan ilmu untuk terus berkarya membangunkan karamah insaniah. Kerjasama dalam kebersamaan, berfikiran terbuka dalam keterbukaan menerima pandangan dan kematangan dalam membuat penambahbaikan menjadikan guru dan pemimpin sekolah menjadi lebih bersemangat dan fokus mendidik murid mengikut acuan mereka. Di sinilah bermulanya rangkaian titik yang terpisah berjaya dihubungkan menerusi platform Professional Learning Network atau PLN di mana jalinan dan jaringan berterusan menjadi objektif utama sesi perkongsian ini. Cikgu bantu cikgu. Dalam masa 2 tahun, perkongsian ilmu ini telah memperoleh lebih daripada 50,000 penyertaan. Ini merupakan indikator yang sangat positif membuktikan kewujudan yang relevan. Kejayaan kecil dalam kalangan guru yang memainkan peranan sebagai pemudah cara ini telah terbukti apabila ada di antara mereka yang berjaya merangkul anugerah guru digital peringkat kebangsaan. Syabas dan tahniah sekali lagi kepada semua guru yang gigih dan begitu komited berkongsi ilmu dan kemahiran masing-masing kepada rakan guru lain di seluruh negara. Sekalung tahniah saya tujukan kepada semua guru yang terlibat dalam membangunkan sesi perkongsian ini, terutamanya kepada Dr. Hajjah Zalina Muhammad Tahir, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Beliau merupakan key player yang telah berusaha membangunkan platform sesi hands-on online ini sehingga menjadi realiti. Syabas dan tahniah sekali lagi Dr. Hajjah sebagai rakan strategik dan selaku pengarah pendidikan negeri. Saya, seluruh warga Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berasa sangat bangga dan berbesar hati kerana platform perkongsian ini telah mendapat sokongan padu daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan dan pengurusan tertinggi di Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini juga merupakan salah satu cara penyebaran ilmu tanpa sempadan dan kemahiran disebarkan sebagai menyokong pelaksanaan dasar pendidikan digital negara. Saya sangat yakin dan percaya perkongsian ilmu sama ada berbentuk kemahiran pedagogi, motivasi, pengalaman dalam dunia pendidikan atau perkongsian ilmu kepimpinan yang telah dilaksanakan pada setiap minggu ini mampu menjadi ejen perubahan kepada lanskap pendidikan negara. Kepada para guru yang dikasihi, teruskanlah berkarya dan berkongsi ilmu. Semoga setiap ilmu yang dikongsikan menerusi sesi hands-on online ini akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmat Allah untuk semua. Syabas dan tahniah sekali lagi kepada semua yang telah terlibat. #Cikgu bantu cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Begitulah siaran yang kita lihat daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kita akan mendengar juga rakaman ucapan daripada yang berhormat Menteri Pendidikan sebagai menyokong apa yang telah dinyatakan seperti mana yang dinyatakan oleh pengarah pendidikan sebentar tadi, bahawa acara ataupun program yang guru-guru kita laksanakan ini telah mendapat sokongan padu dari peringkat pengurusan tertinggi di Kementerian Pendidikan, malah mendapat sokongan padu juga daripada Menteri Pendidikan kita sendiri. Jadi usaha ini bukanlah satu usaha yang sekadar usaha main-mainan sahaja, tetapi menjadi titik mula kepada rakan-rakan guru untuk terus berkarya seperti mana yang dinyatakan oleh pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan seperti tadi Puan Hajah Nurhayati AB Wahab. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita saksikan apa pula yang dikatakan oleh YB Menteri kita Puan Fazlina Siddiq. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita sebagai warga pendidik dapat bersama-sama berkumpul dan bersiaran secara langsung menerusi siri Hands Online untuk siri yang ke-100. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Fasa pandemik COVID-19 telah berlalu, namun pembelajaran digital tetap diteruskan bagi membolehkan guru dan anak didik mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran secara lebih komprehensif dan selari dengan kemajuan teknologi dunia. Saya sangat berbangga dan menyokong sepenuhnya atas usaha rakan pendidik yang berperanan sebagai koordinator CDL yang telah menghimpunkan warga guru dari seluruh negara. Guru-guru ini dihimpun atas rasa kebertanggungjawaban terhadap pendidikan anak-anak harapan negara. Saya difahamkan bermula hanya dengan 19 orang guru sukarelawan berkongsi kemahiran sehingga kini mencapai 40 orang guru yang begitu committed dan memberikan komitmen padu berkongsi ilmu dan kemahiran masing-masing kepada rakan guru lain di seluruh negara. Malah telah tersebar luas ke negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Bersesuaian dengan konsep Connecting Dots Learning, objektif sesi ini dilaksanakan untuk mengupayakan guru-guru CDL dengan berkongsi ilmu secara terbuka, membangunkan kompetensi mereka dan membina jalinan serta jaringan berterusan. Dengan hashtag Cikgu Bantu Cikgu, di sinilah bermulanya rangkaian titik-titik yang terpisah dapat dihubungkan menerusi platform Professional Learning Network. Saya sangat yakin dan percaya perkongsian ilmu sama ada berbentuk kemahiran, pedagogi, motivasi, pengalaman dalam dunia pendidikan atau perkongsian ilmu kepimpinan yang dilaksanakan pada setiap minggu ini mampu menjadi ejen perubahan kepada lanskap pendidikan negara. Kepada para guru yang saya kasihi, teruskanlah berkarya dan berkongsi ilmu. Moga setiap ilmu yang dikongsikan menerusi sesi Hands Online ini akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, cikgu bantu cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah ucapan ringkas dari YB Menteri kita yang memberikan sokongan padu kepada sesi CDL dan menggalakkan rakan-rakan guru di luar sana untuk sama-sama menimba ilmu melalui apa jua ruang dan peluang yang ada. Dan saya rasa ini adalah satu semangat yang begitu membara untuk kami sebagai ahli-ahli ataupun guru-guru di CDL untuk terus membantu dan berkongsi ilmu dengan rakan-rakan lain. Baik, untuk para peserta yang masih baru mengikuti sesi ini, saya nyatakan sekali lagi sesi ini berlangsung pada setiap hari Jumaat jam 2.50 sehingga 4
30 petang, dan sesi ini terbagi kepada dua session. Yang pertamanya ialah sesi snippet reflect on yang diterajui oleh Datuk Dr. Mahinder Singh, dan siri ini ataupun bahagian ini biasanya dikongsikan tentang pengalaman-pengalaman kepimpinan yang boleh diguna pakai atau menjadi tauladan kepada kita sebagai warga pendidik. Dan untuk sesi yang kedua ialah hands-on online, di mana rakan-rakan guru kita dari serata Malaysia ini telah datang dan tampil bersama-sama menjadi ahli kumpulan CDL, telah berkongsi ilmu pada setiap hari Jumaat bersama-sama dengan kita. Untuk rakan-rakan, pengetahuan yang pertama yang saya nak bagi tahu ialah apa yang dikatakan CDL tadi, iaitu Connecting Dots Learning, sebuah jaringan percikan pembelajaran yang digerakkan oleh kumpulan pendidik kita yang sangat berpengalaman dan yang sangat komited untuk menyumbang terhadap naratif baharu pendidikan yang mampu mendepani cabaran semasa dan masa hadapan. Kami, rakan-rakan CDL, dengan keperluan membudayakan naratif baharu persekolahan di Malaysia, kita anggap ini telah memberikan murid-murid kita pengalaman pembelajaran yang bermakna supaya mereka lebih tahu, lebih faham dan akan terus meneroka ilmu yang ada yang boleh didapati di mana-mana sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, CDL ini digerakkan seperti yang saya nyatakan tadi oleh rakan-rakan ini yang kita rasa mereka ini sangat berpotensi dan mereka memiliki disposisi pembelajaran yang tangkas, berinovasi dan berfokus pada masa hadapan. Kami yakin dan percaya kumpulan guru ini, saya salah seorang daripada mereka, kami percaya dan yakin pembudayaan naratif baru ini akan menjadi pemangkin perubahan sistemik yang komprehensif apabila gelombang perubahan ini meratakan peluang dan ruang pembelajaran profesional warga guru melalui gerakan jaringan pembelajaran profesional, dan gerakan ini adalah ke arah pemberdayaan autonomi profesional guru. Untuk itu, kita akan saksikan sukses story kami selama 100 siri kita bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Silakan. Membangunkan satu platform perkongsian ilmu yang dijalankan secara berterusan sejak 2 tahun yang lalu sehingga ke hari ini bukanlah suatu yang mudah. Namun, tidak mustahil untuk menjadi realiti. Peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit telah membuahkan hasil yang lumayan kepada seluruh warga pendidikan. Kerjasama yang diberikan oleh guru CDL membuktikan komitmen padu dan iltizam yang kukuh untuk membantu sesiapa sahaja yang bergelar pendidik di luar sana. 100 siri yang berjaya dijalankan tidak berlaku hanya semalaman, namun memerlukan komitmen dan kesungguhan untuk mengangkat martabat pendidik di negara ini. Sokongan padu daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan Yayasan Guru Tun Musin On telah membakar semangat seluruh warga guru CDL untuk terus berbakti kepada rakan seperjuangan. Platform digital yang digunakan hari ini sememangnya merupakan medium yang selari dengan arus pembangunan teknologi dunia. Pembelajaran melalui aplikasi digital adalah sangat relevan dengan arus pemodenan seiring dengan dasar pendigitalan negara yang memberi peluang dan ruang kepada guru dan murid mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran secara lebih komprehensif. Berinteraksi dengan warga guru pada setiap minggu telah membuka minda dan memupuk semangat guru untuk terus berkarya dengan hasrat menghapuskan kesenjangan demi memartabatkan bidang pendidikan anak bangsa bertaraf dunia. Menerusi medium ini telah mempercepat kemahiran ilmu yang dikongsikan oleh guru dengan menyebarluaskan secara terus kepada guru lain dengan membina rangkaian jalinan dan jaringan berterusan. #Cikgu Bantu Cikgu. Di sinilah bermulanya rangkaian titik yang terpisah dapat dihubungkan menerusi platform Professional Learning Network. Platform ini telah menjadi ejen perubahan kepada landscape pendidikan negara. Alhamdulillah,
Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana hari ini siri hands-on online telah mencecah kepada siri yang ke-100. Syabas dan tahniah. Teruskan bersama-sama dengan sesi perkongsian hands-on online walau di mana anda berada. Baik, demikianlah success story kami yang kita gabung dan jalinkan menjadi sebuah penceritaan ringkas yang menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru di luar sana, itulah kerja kami yang kami lakukan, berkongsi ilmu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, untuk tidak melengahkan masa lagi, seperti yang saya nyatakan, sesi kita ada dua partitionnya, dua bahagiannya, dan kita akan mulakan dengan sesi snippet reflect on yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh, anak lelaki Nahar Singh. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina dan selamat petang kepada semua. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada semua guru-guru CDL Partners dan juga kepada semua peserta yang dapat menyertai sesi kita pada hari ini. Terutama sekali saya nak ucapkan selamat petang dan selamat sejahtera kepada yang berbahagia pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam yang menyampaikan rakaman ucapan tadi kepada pasukan CDL dan juga kepada pengasas CDL Dato' Dr. Amin Senin di atas satu usaha yang membanggakan. Saya masih ingat bila kami mula-mula bincang online tentang perkara ini dan bagaimana kita nak membantu pada masa pandemik dan seterusnya. Apakah perkara yang boleh kita lakukan untuk membantu sistem pendidikan kita. Dan Dato' Dr. Amin muncul dengan idea ini. Dan dengan pasukan kami bersama dengan sokongan padu daripada JPWPKL, khususnya Dr. Zalina dan pasukannya CDL Partners yang tidak pernah rasa letih kerana setiap hari Jumaat mereka terlibat dengan program ini. Dan saya anggap ini adalah satu peluang juga bagi saya untuk kongsi macam Dr. Zalina sebut pengalaman dan ilmu. Ilmu yang pelbagai tajuknya dan tidak ada had. Dan setiap minggu pada amnya tajuknya adalah berbeza. Dan sekarang saya rasa dah banyak tajuk yang saya buat dan pada masa yang sama, walaupun saya sampaikan pengetahuan dan ilmu tu, ilmu dan pengetahuan ini juga saya perolehi juga. Dan ia merupakan satu, bila kita kata lifelong learning, ini adalah contoh yang terbaik. Kita teruskan dengan lifelong learning kita. Dan seronok juga Dr. Zalina dan pasukan tahu dan mungkin yang selalu hadir sesi kita pada hari Jumaat. Saya pernah buat sesi ini daripada rest area, bila dalam perjalanan pun daripada Kuala Lumpur ke Ipoh ke. Saya pernah buat sesi ini daripada Finland 2 bulan lepas dan artinya kita boleh bersama tak kira di mana juga kita berada dan kita bertuah kerana rakan kita di setiap pelosok negara kita boleh join program ini, termasuk juga yang berminat daripada negara Singapura, Brunei dan Indonesia. So, terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada pasukan CDL Partners dan terima kasih juga kepada semua peserta. Saya tahu ada ramai peserta seperti juga CDL Partners, mereka tak miss pun setiap hari Jumaat. Those yang selalu hadir, terima kasihlah kepada semua mereka. Okey, kita berterusan dengan slide yang pertama saya. Dan saya lupa 2 orang pillars of our program itu, iaitu Puan Siti, Cik Siti dan Cik Hazwani. Orang di belakang tirai tu. Orang di belakang tirai yang selalu kami hubungi dan mereka sentiasa I love working with them because dia orang tak ada dalam thesaurus mereka tu no. Everything is yes. Boleh, doktor. Boleh, saya akan buat. Saya akan buat dalam setengah jam lagi, saya akan bagi. They are always, I'm very, very impressed with them.
pandainya Datuk Dr. Amin pilih orang yang kuat untuk membantu kita dalam program CDL ni. So tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tajuk kita ialah CDL Hands-on Teachers of Teaching. Semua yang terlibat dalam program ini merupakan Teachers of Teaching. Kita sentiasa apa yang kita sampaikan adalah mengenai teaching. Bagaimana nak mengajar. Dan tumpuan kita adalah sentiasa kepada pembelajaran digital, hands-on. Apa yang guru boleh buat. Dan ramai memberitahu saya mereka dapat memperolehi ilmu yang praktikal, yang boleh diguna pakai. Bukan saja masa zaman pandemik, tapi pasca pandemik pun ilmu itu masih lagi amat berguna. So we want to teach like a champion. Banyak penulisan tentang. And we want teachers to be happy. Kita tak ada. We want to be stress-free. We want to be stress-free. Kita nak bagi yang terbaik kepada murid kita. Kita bukan saja nak sebut tentang digitalization of education, tapi kita nak bagi yang terbaik kepada murid-murid kita. Dan saya jangka dalam pelbagai pembentangan yang diadakan setiap hari Jumaat, sudah pastinya setiap orang ada take away dia. Take away dia. So from these teachers of teaching, saya panggil mereka teachers of teaching kerana mereka selalu mereka menguraikan cara PDP yang terbaik. Dan melalui pengalaman mereka, dan tidak semestinya anda perlu berkhidmat untuk 10 tahun. Ada yang masih baru berkhidmat 3 tahun atau 4 tahun, dah ada banyak ilmu untuk menjadi the teachers of teaching. How can we make our teaching the best? Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kali saya pernah juga saya gunakan slide ini about teachers, right? The average teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher models, the great teacher inspires, the CDL teacher does all. He tells, he explains, he models, he inspires, and he also gives his best. So ini 4 perkara berlaku dalam sesi CDL ini. Mereka menjadi contoh yang terbaik. Bukan saja nak sampaikan tool-tool yang boleh digunakan dalam PDP, tapi mereka menggunakan dalam PDP mereka sendiri. No wonder they are teachers of teaching. Selalunya bila kita nak bawa perubahan, kita anggap I won't do it. Kalau anda lihat paparan di sebelah kanan, I won't do it. Then you think about it, I can't do it. Itu yang selalu boleh berlaku. Dan itu berlaku dalam pandemik. Then you say, but I want to do it. How do I do it? I'll try to do it. Finally, I can do it. And I will do it. And it leads to success. So itulah rangkaian fasa yang kita lalui. Permulaannya selalu adalah susah. Sukar untuk kita. Tapi daripada seorang guru yang akan tell, explain, model, and inspire. Itu yang kita harapkan daripada semua guru. Dan saya yakin, kami di CDL yakin, di luar sana, ramai guru yang mengamalkan semua ini. They tell, they explain, they model, they inspire. Kalau kita cakap tentang pendidikan manusiawi, kita sebagai guru lah perlu jadi model. Maka kita akan dicontohi oleh anak murid kita. Kita tidak boleh lari. Bagi anak murid kita, kita adalah pemimpin mereka. Mereka lebih percaya kadang-kadang kepada guru daripada ibu bapa sendiri. Saya tahu kerana itu saya lalui setiap kali bila saya bersama dengan anak saya. Dia lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh guru. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah dengar tentang Maslow's Hierarchy of Needs. Tapi tahukah kita tentang Maslow's Hierarchy of School Needs? Keperluan sekolah. So, kalau kita lihat dari perspektif fisiologi, kita harus jangan lupa. Yes, we tell, we inspire. Itu kita teruskan.
Tapi jangan kita lupa tentang keperluan asas murid kita. Adakah mereka selesa? Adakah mereka telah bersarapan pagi? Adakah mereka selamat? Adalah asas fisiologi yang kita kena fikirkan. Adakah mereka selamat, emotional and physical safety? Kita selalu cakap pasal physical safety, tapi jangan lupa ia juga melibatkan emotional safety, ketenteraman mental mereka, khususnya lepas pandemik. Adakah mereka ada jalinan sosial? Ya, mereka ada tak role model yang mereka boleh ikuti? Bagaimana dengan self-esteem mereka? Bagaimana kita wujudkan positive classroom untuk murid-murid kita? Dan dengan semua itu kita tahu bahawa kita ada kesediaan murid kita untuk belajar. Student readiness to learn. Teacher readiness to teach and student readiness to learn. Itu berlaku. Itulah Maslow's hierarchy of school needs bila kita terjemahkan daripada asalnya. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama lihat. Ini satu video yang daripada seorang daripada CDL partner ni yang disampaikan semalam. Inilah kelebihan ya CDL partners ini. Ini yang very hot, semalam baru disampaikan. Boleh Cik Siti? Technology is an effective tool that can make education more meaningful and engaging for teachers and students alike. So ever since I have this tablet on my hand, ever since I use digital pen in my teaching, I found out that there is a big difference, distinctiveness between the previous and also the lesson that I am using now, the teaching method that I am using now. Our students are now called digital natives. We need to find ways to teach them so that they can remember. So that is why I feel I need to change the way I teach so that my students will feel attracted to my lesson and also can feel motivated and engaged in my lesson as well. Kita pilih kepada orang yang seterusnya. Apakah jenis langkah pada setting? Baiklah, jadi di sini kamu di buku teks pun memang sudah adalah spirogyra species itu di dalam video tu shortman. Daripada video-video ini kan, cikgu-cikgu, saya telah menggunakan beberapa teknologi di sini. Yang pertama, saya gunakan iPad saya benarkan student untuk bentang menggunakan iPad saya. Mereka menggunakan aplikasi Canva untuk membuat poster dan mereka juga membentang dengan menggunakan iPad saya. Jadi sebenarnya perkara begini menyeronokkan bagi budak-budak. Sebenarnya mereka lebih excited mendengar. Jika Anda lihat di sini, ini adalah murid-murid sains saya tingkatan 5. Mereka telah melakukan study group sendiri dalam Telegram dan mereka broadcast dari Telegram untuk membuat study group bukan saja dengan murid-murid dari Sabah, Beaufort Sabah, tapi ke Semenanjung. Genetik, gen, singkatan dia gen. Gen ialah unit asas pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu. Murid ini menggunakan handphone, smartphone-nya, dan dia telah membeli pensel, digital pen daripada Shopee, dan dia gunakan digital pen itu untuk annotate di dalam digital textbook di dalam handphone-nya sendiri. So here, ladies and gentlemen, we can see that teknologi bukan sahaja diperlukan di dalam pengajaran, tetapi di dalam secara holistiknya mereka memerlukannya untuk lebih daripada itu. It's not just for learning, but for every aspect in their life. Terima kasih kepada Puan Sherry yang jurus yang semalam buat pembentangan tersebut. Inilah contoh-contoh dan kita ada banyak contoh daripada kita punya CDL partners. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada peluang untuk melihat segala rakaman yang ada dalam portal CDL, anda akan dapat pembentangan-pembentangan oleh guru-guru atau CDL partners ini. Dan banyak idea yang kita boleh perolehi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masuk ke slide saya yang terakhir. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut tentang differentiated instruction in academically diverse classrooms. Maka kita carilah apakah pendekatan yang terbaik. Kita di CDL, we use our heart to teach.
We are not robotic. We are not saying that gadgets will teach. Tapi kita guru masih lagi menjadi peneraju PDP. Hanya perantaranya kita gunakan pelbagai jenis tool yang hands-on. Remember, tuan-tuan dan puan-puan, it's easier to build strong children than to fix broken adults. Ilmu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Tapi remember, books are the training weights of the mind. Kita boleh cari ilmu ini daripada pelbagai sumber, termasuk makalah, majalah, dan mungkin juga daripada intellectual discourse kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh atas perkongsian tentang Teachers of Teaching yang hari ini diberikan sedikit tumpuan kepada pembelajaran digital, di mana perkongsian dari guru CDL kita dari Sabah tadi. Dan saya sangat yakin, we want to teach like a champion, Datuk. Jadi kita semua nak jadi champion, dan saya sangat teruja apabila Datuk kata the CDL teacher does all. Itu memang sangat-sangat betul, kerana rakan-rakan ini dia memberitahu, dia buat secara explanation hands-on, ada modelsnya, dan dia inspired everybody yang join every Friday itu. Dan saya sangat-sangat suka dengan apa yang Datuk kongsikan itu, kerana itulah kita sebenarnya. Itulah kita sebagai pendidik sebenarnya yang cuba untuk membangunkan antara kita supaya anak-anak didik kita dapat kita sejahterakan mereka, majukan mereka. Terima kasih sekali lagi Datuk atas perkongsian pada hari ini, dan kita harap perkongsian yang seterusnya juga akan memberikan bunga-bunga yang lebih menarik, yang lebih seronok kepada rakan-rakan guru kita yang boleh kita guna pakai dalam sepanjang perkhidmatan kita dan sepanjang hayat kita selagi ada nyawa di kandung badan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita kata, inilah edisi khas yang ke-100. Jadi kita telah menampilkan penampilan khas pengasas kita sendiri, pengasas Connecting Dots Learning bersama-sama dengan kita, yang kita nak dapatkan sedikit ilmu lagi daripada beliau. Bagaimana nak diceritakan kepada kita itu saya tak tahu, sebab ini semua adalah rahsia. Kadang-kadang saya akan, kalau melalui rakan-rakan kongsi kita, rakan-rakan CDM, saya akan buat dry run pada setiap hari Rabu atau hari Khamis. Tetapi kerana ini penampilan khas dan datangnya daripada pengasasnya sendiri, maka dry run itu tak perlu langsung, saya kira. Dan insya-Allah apa yang dikongsikan pada kita hari ini akan memberikan sesuatu suntikan yang sangat bermakna, dan saya yakin, sangat percaya akan memberikan sesuatu yang akan membuka minda kita, yang akan menyuntik semangat kita, yang akan membolehkan kita terus menjadi pendidik yang hebat pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Untuk itu, penampilan khas dibawa untuk kita semua. Saya persilakan yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL yang juga merupakan pengerusi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan untuk berkongsi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Silakan Datuk. The floor is yours. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zalina, dan juga terima kasih pada Datuk Dr. Mahendra yang berkongsi pada petang ini, dan juga saya ucapkan terima kasih khusus kepada Yang Berhormat Menteri walaupun secara rakaman, dan juga kepada pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Pendidikan Kuala Lumpur, Puan Nurhayati, rakan saya Dr. Mustafa, kemudian guru-guru CDL, dan juga para peserta yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya ucapkan tahniahlah dulu kepada pasukan CDL daripada Kuala Lumpur ini yang telah sampai kepada siri yang ke-100. Suatu yang tidak di luar daripada jangkaan saya, cepat ya, tidak sampai 2 tahun. Sebab kita bermula siri pertama kita pada 21 Ogos 2021. Kalau tak silap. So jadi within
less than 2 years, dah sampai ke siri yang ke-100. Saya berbangga kepada guru-guru CDL, partner dan juga guru-guru lain yang terlibat dalam siri ini. Izinkan saya pada petang ni, saya akan berbincang mungkin di luar daripada kebiasaan. Selalunya kita, rakan-rakan CDL, akan bincang perkara yang berkaitan dengan pembelajaran bilik darjah yang secara hands-on. Tapi pada petang ini, saya ingin ambil satu kesempatan untuk review balik apa yang kita telah buat. Sebab untuk pengetahuan ya, Center Kuala Lumpur ini, CDL Kuala Lumpur ni dia pioneer. Dan sebenarnya pada saya lah, pengalaman saya ini merupakan history and the making. History and the making. Sebab pembelajaran digital yang digerakkan oleh guru-guru ya, bukan oleh kementerian ya, digerakkan sendiri oleh guru-guru, perkongsian sesama guru-guru itu, I think this is secara menyeluruh. I'm not talking about yang kecil, secara menyeluruh seluruh Malaysia. This is pada saya is a pioneer move dan juga history in the making. Dan saya akan bincangkan kenapa benda itu berlaku begitu. Dan apa yang kami usahakan ini sebenarnya kecil saja, tetapi yang disambut oleh guru-guru itu jauh lebih besar daripada yang kami jangkakan. Okey, sebelum saya masuk pada detail itu, sebab tajuk saya pada petang ini, saya nak share dulu saya punya slide. Okey, nampak ya? Boleh nampak ya? Saya punya slide. Nampak Datuk, nampak. Okey. Nampak, Thank you. nampak. Okey. Tajuk saya ialah cabaran pasca normal, khusus bincang tentang pendidikan digital ya, untuk sesi yang ke-100 ini. Saya dah banyak kali juga macam mana saya nak masuk sesi pada petang ni. So saya nak buat review sejarah balik dan tujuan saya selepas ini kita nak ke mana? Saya nak angkat level of kita punya perkongsian ni ke level yang lebih tinggi. Yang itu maksud saya ya. So saya mulakan dengan ini, cabaran itu ya. Saya mulakan dengan yang ini. Banyak kali saya kongsikan ini ya dengan rakan-rakan di seluruh Malaysia dalam pembentangan saya. Slide ini is very important to understand, untuk kita faham. Sebab kalau kita faham konteks ini, kita akan faham kenapa kami dalam CDL itu menggerakkan pada ini. Nampak simple, tetapi you have to understand the reason behind it. Dan kita selalu didedahkan dengan perkembangan teknologi. Sebab itu kita kena lihat perkembangan teknologi pada industri 1.0, industri 2.0, 3.0, 4.0 dan 5.0. Ini perkembangan yang biasa. Kalau kita tengok yang pertama, yang kedua itu, saya menganalisisnya, saya pecahkan kepada dua era. Satu yang saya panggil era analog, yang mechanical. Satu lagi saya pecahkan kepada era digital. This is very important untuk kita understand yang ini. Sebab itu bila saya sebut pasca normal ni dalam perbincangan literature dia tak akan bincang tahun mana bermula, tahun mana dia berakhir. Tetapi lebih kepada framework of thinking. Sebab itu pada saya, pasca normal dalam konteks perspektif teknologi ini selalunya saya ambil bermula pada industri yang ketiga itu. Jadi industri yang ketiga dari perspektif industri itu merupakan bermulanya apa yang saya panggil the post-normal time. Pasca normal yang sebenarnya. Dan kalau kita tengok yang analog ini, yang mechanical ini, dan membezakannya dengan digital ialah dalam analog ataupun dalam mechanical ini teknologi itu hanya enhance ataupun hanya menguatkan physical strength. Itu saja. Sebab itu kalau kita tengok jentera dan sebagainya itu lebih kepada mechanical analog untuk mengukuhkan physical strength manusia. Tetapi dalam pasca normal ini suatu yang agak berbeza. Dan this is very important to understand.
Bila komputer ditemui pada tahun 1960-an, bermula pada ketika itu, sebenarnya digitalization sudah berlaku dari segi apa dia? Dia bukan lagi enhance kita punya physical strength, tetapi dia sudah start enhance kita punya mind. Rutin berfikir kita telah mula diperkukuhkan, di-enhance oleh digital teknologi. Sebab itu dia very drastic dalam pasca normal ini, is very drastic. Kita tak boleh lagi berfikir secara biasa. Sebab itu kalau dalam industri 1.1, 2.0 itu pembelajaran kita masih bergantung kepada kekuatan seseorang itu, kekuatan kebijaksanaan, kekuatan individu, potensi individu itu. Even sekolah yang dibina pun adalah berdasarkan kepada analog punya cara kilang. Yang tahun 200 tahun yang dahulu itu dibina begitu. Tetapi apabila masuk dalam era digital ini, the way of learning is totally different. Totally different. Tetapi unfortunately, kita masih lagi terikut-ikut dengan kaedah pembelajaran yang analog ini. Yang ini yang saya nak berikan perhatian yang cukup besar. Kalau kita tengok industri yang tiga pun yang very conventional tahun 60-an komputer kita tu, dia hanya sekadar memori je lah, ingatan kan, memori. Sebab ingat komputer ni ataupun digital teknologi dia meniru cara berfikir manusia itu. So yang rutin pemikiran manusia itu sekarang kita dah serahkan kepada komputer. Even ingatan pun sebahagiannya kita pergi komputer, memorize. Kita put in the cloud now. Semua power memory. Kemudian even yang very basic punya rutin menulis, bukan menulis, dalam matematik itu darab, campur, tolak, bahagi itu kita tak buat dah. Kita suruh komputer buat. Kan? Calculator itu semua maknanya dulu kita kena buat sendiri. Sebab itu kita kena banyak hafal formula, kita banyak hafal sifir dan sebagainya. Tapi sekarang itu dah tak perlu dah. Komputer yang boleh lakukan semua itu. So even now kalau kita tengok perkembangan tu, kalau tengok industri 4.0 dan seterusnya itu, kebanyakan sekarang ini kita tidak lagi serah yang rutin biasa. Rutin, even problem solving pun sekarang ini kita telah serahkan kepada komputer. Problem solving, rutin problem solving kita serahkan kepada komputer untuk buat. Now, kalau kita tengok perkembangan tu, kita sekarang berada dalam industri 4.0. Industri 4.0 ini ditentukan oleh internet. The speed of internet dan sebagainya. Sebab itu zaman cloud dan sebagainya, everything in the cloud. Kita boleh gunakan kita punya learning management system. Tetapi now kalau kita tengok sekarang ni, AI telah mula masuk dalam industri 5.0 ni. AI telah mula masuk untuk menguasai cara kita belajar, cara kita bertindak dan sebagainya. Dan saya tidak hairan akan datang ini orang akan berfikir bagaimana. Saya selalu bincang dengan kawan-kawan, kita katakan kalau dulu kita bayangkan kita sibuk nak minta supaya ada jawatan pembantu guru untuk guru mengajar. Tapi now actually cara fikir itu mungkin sudah tidak relevan. Kita sudah boleh berfikir actually AI sekarang become pembantu guru. Rather than thinking pembantu guru is a person, is a perjawatan, now why not we are thinking drastically. AI itu sendiri sebenarnya can become pembantu guru kalau kita boleh memanfaatkan dengan baik. This is a new trend of thinking dalam pembelajaran. Now, sebagai rumusnya saya nak katakan bahawa kita dalam ada pasca normal ini kerana kita sekarang cara belajar kita totally different. Sebab itu kita perlu adapt dan kita perlu memanfaatkan. Benda ni kita tak boleh reverse. This kinds of perkembangan tak boleh reversible. Dia akan ke depan. So jadi, nah cuba kita lihat. Cuba kita lihat. Apa kesannya? Kesannya kepada kita punya
beza di antara analog era dan juga digital era. Kalau kita tengok analog era yang mechanical itu, di mana sekolah kita dibina, dia menggunakan pendekatan factory, the assembly lines yang dipanggil school centric. Dulu sekolah itu dibangunkan untuk miniaturization of some of the experience of the masyarakat itu dijadikan sekolah supaya cepat pembelajarannya. Itu gunakan kaedah factory supaya dia boleh kerja di kilang dan sebagainya dengan cepat. Dan konten pada ketika itu amatlah rare. Kita bergantung kepada konten yang tertentu. Even kita punya limited space of learning pun sekolah dalam classroom itu saja. Dan kebanyakan pendekatan sekolah kita ia uniformity. Sampai sekarang pun begitu. Sebab itu kita terikat dengan pakaian seragam, jadual waktu seragam, masa seragam, semua seragam. Tetapi bila dalam digital era is totally different. Apa yang disebut sebagai grammar of schooling sudah berubah. Grammar of schooling now they are talking about networking, the lateral connection di antara pelajar-pelajar, the learning centric. Macam tadi contoh, macam mana pelajar kita tu dia buat dia punya contoh yang Datuk Mahendra contoh bagi tadi itu ialah pelajar itu sendiri buat dia punya discussion group, bukan di sekolah dia, di luar daripada sekolah dia dah. Kita nampak it's totally different now. Dulu is impossible benda itu berlaku. Tapi now sekarang real time boleh berlaku. So content is everywhere. Sebab open space of learning. Dia tak lagi bergantung di bilik belajar. This is away di cloud and everywhere. Dan yang paling penting, yang ini is very important, kita tak ada uniformity lagi. Teaching instruction mestilah berlaku differentiation yang disebut oleh Dr. Mahendra. Dalam arti kata lain, personalization. Inilah ketikanya di mana kita raikan the uniqueness of each individual student itu. Kalau dulu kita mungkin agak sukar, tapi sekarang di sini. Sebab itu kalau untuk pengetahuan, satu ketika dulu, orang selalu bincang Benjamin Bloom punya proses daripada apa itu acquire sampai kepada application. Tapi salah satu daripada itu idea Benjamin Bloom tu ialah apa dipanggil tu? Competency based learning. Dia ataupun dia tidak dikembangkan. Pada ketika itu dia mengatakan bahawa setiap pelajar boleh learn excellently secara cemerlang. Kalau kena caranya, kena kaedahnya, dia kata. So pada ketika itu idea itu tidak boleh dikembangkan sebab tidak ada pendekatan yang boleh patut dikembangkan oleh Thomas Gatsky. Tetapi sekarang ini idea itu sudah boleh dikembangkan, personalization itu apabila ada teknologi. Sebab itu teknologi sekarang ada flip classroom, ada hybrid learning, semuanya itu memanfaatkan sebab open space learning. Tidak mestinya berlaku dalam bilik belajar. Kalau kita nak menggunakan pendekatan competency based learning itu, kita punya problem ialah masa kita 40 minit, 80 minit itu menghalang kita untuk melakukan competency based learning. Tetapi dengan adanya teknologi ini, competency based learning itu ataupun mastery learning itu boleh berlaku bila-bila masa dan di mana saja. Itu kekuatan yang ada sekarang. So jadi yang ini macam mana kita nak berubah daripada yang ke kiri daripada ke kanan. It's a mindset punya transfer. So sebab itu it is very important for us to understand this one. Nah, kalau kita tengok ya, ini pengalaman kita di Malaysia ya. Macam mana kita adapt kepada perubahan ini? Digitalization in education. Tahun 80-an, saya ingat lagi semasa jadi guru awal tahun 80-an itu. Kita bermula dengan computer lab. Kemudian kita pergi Smart School 1999 sampai 2010. Kemudian sehingga tahun 2019 kita One Bestari Nets. Now after the COVID 2021-22 lagi tu, di sinilah bermula digital learning. Secara real digital learning berlaku post COVID-19 dan post COVID dan 19. Tetapi you tengok di bawah itu, bagaimana kita pada era yang sebelum itu, Computer Lab, Smart School dan One Bestari Net itu kita menggunakan perspektif yang sepanggil teknologi punya paradigm.
kita menekankan kepada ICT, Information Communication dan Technology. Banyak masa kita dihabiskan pada ketika itu untuk menguasai teknologi. Kita menguasai lagi basic teknologi dan sebagainya. Tetapi apabila berlakunya pandemik itu, dia mempercepatkan satu istilah baru yang timbul dipanggil digital learning. Now at the first time, actually bukan di Malaysia saja, at the first time di seluruh dunia we are talking about learning now. How to enhance the student learning. Di sinilah the learning paradigm happen dan perlu menjadi asas untuk kita merubah kita punya cara penggunaan teknologi. Now, bermula daripada situlah apabila saya bersara pada 2019 dan pada 2020 pada ketika itu pandemik belum berlaku ya. Tapi pada ketika itu saya dan rakan-rakan Dr. Mahinda, Dr. Mustafa berbincang, kita dapati bahawa digital learning, ketika itu kita sudah mengenai perkataan digital learning. It's very important pada itu, belum ke pandemik lagi. Kita sudah memikirkan bagaimana kita membudayakan digital learning, not digital technology. We are talking about digital learning. Sebab pentingnya ialah the learning part, it's not the digital technology part, the learning part. Sebab pengalaman kita sebelum ini, kita menekan kepada teknologi paradigm, kita terlupa learning part. Tetapi dalam digital learning ni, kita fokus kepada learning. Digital itu adalah enabler untuk membantu kita to enhance, to improve the student learning. Nah, sebab itu kita tubuhkan CDL dan dipendekkan cerita, kita nak melakukan apa yang kita panggil educational change menggunakan dengan CDL punya platform ketika itu. Macam mana kita nak menggerakkan educational change? Pengalaman saya dan juga rakan-rakan bila berada dalam sistem, perubahan kita banyak bergantung kepada yang di sebelah kiri itu. Apa yang dipanggil structural change, piecemeal change itu. Daripada atas sampai ke bawah. Arahan daripada kementerian sampailah kepada sekolah. So it's a very structured dan very hierarchical daripada atas ke bawah. Pendekatan ini bagus tetapi very slow. Dan perlu juga ada benda ini tetapi very slow. Dan kita memikirkan bagaimana kita nak mempercepatkan perubahan ini. Sebab dalam digital era ini, everything is very fast. Very fast. Dan berlaku serentak. Dan juga banyak cabarannya, very complex. Sebab itu dia kena berlaku serentak. Tak boleh tunggu piecemeal change daripada atas ke bawah. Sebab itu kita tengok pengalaman ini sampai sekarang, masih banyak lagi yang di peringkat sekolah, peringkat guru-guru, lambat untuk dia berubah sebab kita bergantung kepada structural change daripada atas ke bawah. So, jadi bila kita tubuhkan CDL ini, kita nak complement the structural change ini dengan systemic change. Systemic change ini, dia punya asasnya ialah bagaimana kita nak melakukan perubahan itu dalam serentak, dalam semua sistem. Sistem yang berada di kementerian, di GPN, di PPD, di sekolah dan di kalangan guru-guru. So, ini yang kita gunakan pendekatan networking, jaringan itu. So, jadi untuk memulai it's not easy sebab it's not our culture untuk buat benda itu. Tetapi kami merasakan we have to do it. It is very important for us. We have to do it. We take the responsibility untuk membantu perubahan yang struktural itu. Sebab itu kita mulakan dengan benda yang paling simple saja. Jadi pokoknya oleh sebab digital teknologi itu menyebabkan complexity, very fast changing itu, kita kena melakukan systemic change juga dengan guru-guru. Nah, sebab itu salah satu pendekatan yang kita guna, very simple ya. Pendekatan yang kita very simple. Ketika saya di kementerian dulu, saya menggerakkan the professional learning community. Professional learning community ini is a very simple, di mana dia boleh berlaku di peringkat sekolah, peringkat PPD, peringkat GPN dan sebagainya. It's very clustered macam itu. Kita tengok yang sebelah kiri itu, dia very clustered, tetapi tidak join. Dia berkembang sama-sama dia. Sedangkan kita perhatikan dalam dunia digital ini space tu bukan menjadi masalah dah. Jadi sebab itu kita memperkenalkan
pembelajaran profesional di kalangan guru-guru itu to the next level yang kita panggil Professional Learning Network, PLN itu, ataupun jaringan pembelajaran profesional itu. Yang ini kalau tengok sebelah kanan itu daripada gambarannya ini menggambarkan bahawa kita boleh cepat melakukan perubahan itu. This is yang kita panggil systemic change. Kalau kita boleh buat ini dengan cepat, insya-Allah benda ini akan berlaku. Sebab itu kita gunakan hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Kita hendak perubahan ini digerakkan oleh cikgu. Bukan digerakkan oleh authority daripada mana-mana, daripada PPD, daripada GPN ataupun daripada kementerian. You are as a teachers menggunakan all the autonomy dan you punya creativity untuk menggerakkan perubahan ini. Kalau kita really care tentang perubahan di pendidikan di Malaysia ni, we have to take the responsibility untuk menggerakkan. Kalau tak nanti kita sampai bila-bila pun akan lambat dengan perubahan ini. Now, started from this idea, this systemic change ini, yang kita mula buat CDL hands-on online. It's a very simple online session. Kita punya idea is very simple. Kita kongsikan, guru-guru tu kongsikan dia punya hands-on experience di sekolah yang doable dan juga praktikal di peringkat sekolah, kongsikan dengan rakan yang lain dengan networking yang kita ada ini. Bermula dengan Kuala Lumpur sebagai pioneernya, ya, pada 21 hari bulan Ogos 2021 tu started kita punya program CDL, simple pada ketika itu dengan Dr. Zalina is a pioneer dengan rakan-rakan CDL guru partner yang lain itu dalam berapa orang, tak ramai orang pada ketika itu menggerakkan. So sekarang pada ketika ini kita dah ada 5 center lah. Seluruh Malaysia kita ada di kalangan pengetua guru besar dah ada siri yang ke-8 hampir ke-10 dah sekarang ni sudah mula. Setiap Rabu kita ada CDL di Negeri Sembilan, pusat dan Negeri Sembilan, kita ada di Sabah dan kita di Kuala Lumpur memang ada, dan kita ada satu di IPG. So kita ada, insya-Allah kita akan buka satu di Sarawak nanti dalam bulan 8 dan 9, dan tahun depan kita mencadang kalau boleh setiap negeri itu ada dia punya pusatnya. So at least kita ada 10 pusat lah kita akan tubuhkan ini. So the interesting partnya, kita tengok yang ini perkembangannya. Ini The Latest punya melibatkan 5 pusat. Perkongsian berlaku setiap minggu. Apa ini penyertaan terkumpul ya. Lebih kurang 2 tahun ini. 70,000 penyertaan terkumpul. It's just very menarik lah. Menarik pada saya cukup. Dan pembentang pun daripada 20 orang itu dah 120 orang daripada 6. Dan dia akan growing. Saya yakin dia akan berterusan. Dan kita ada 100. Nanti kalau Kuala Lumpur aja ada 100 kan? 100. Kita hari yang ke-100. Sebenarnya kalau kumpul 5 tu kita ada 170 sesi lah kita kumpul. So you bayangkan. Dan penyertaan pun menarik minat daripada kawan-kawan kita daripada negara lain pun ada juga berminat. So, alhamdulillah. Dan penyertaan jangan ingat guru-guru saja ya. Ada juga pelajar, ibu bapa dan juga orang awam pun terlibat dengan perkembangan ini. So pada saya, this is sebab itu saya kata history and the making. Yang saya berbangga sebab ini diusahakan oleh guru-guru. Saya sendiri secara terus terang tidak semua saya dapat ikut. Sebab kita bagi the autonomy kepada guru-guru. You can share anything you want to share. Kita tak ada kawal. Creativity is up to you. Bersama dengan you punya koordinatornya itulah. So jadi kita tengok yang Kuala Lumpur punya perkembangannya. It's very interesting Kuala Lumpur. You tengok daripada 27 Ogos 2021 sehingga yang the latest yang last itu. Dia fluctuation, tetapi kalau you tengok garis biru itu menggambarkan apa? Menggambarkan dia punya incremental punya penyertaan terkumpul. The maximum ada satu ketika tengok tajuk lah, yang paling maksimum itu ialah kalau tengok 1276 yang maksimum ya. The lowest tu dalam 84. Ini mungkin sebab ada hari raya kot ni. yang rendah tu. Dia menarik. Tapi you see, saya amat yakin the ideas, good ideas berada di sekolah.
Good ideas tidak berada di kementerian, di JPN ataupun di PPD. The good ideas always at the school. Meaning is the teacher have the good ideas. Yang itu yang kita nak kongsikan sesama kita tu. Dan memerlukan platform. So jadi kita di sini hanya menyediakan platform. Dan untuk Kuala Lumpur saja, average-nya peserta setiap minggu tu dah 500 orang lah. Itu average. So jadi insya-Allah benda ni akan berkembang. You bayangkan kalau seluruh Malaysia itu. So jadi this is how we try to address perubahan dalam digital punya era ni. Maknanya we try to give back the authority, the creativity to the teachers. Kalau kita nak lakukan perubahan ini, kita tidak boleh berharapkan daripada top. We must take responsibilities as the teachers. Kalau tak, lambat kita. Sebab kalau kita nak cepat, nak bantu anak kita kena take responsibilities. Okay, now, systemic change. Ini kita punya pendekatan. Systemic change kita hendak supaya semua bergerak serentak. Setiap sekolah, setiap guru berada di mana melakukan perubahan itu. Dan kita gunakan pendekatan, ini salah satu pendekatan saja yang kita propose. Banyak lagi pendekatan yang lain. Saya tahu di luar sana banyak lagi sebenarnya guru-guru buat ni. Tapi kita try yang ini. Professional Learning Network ini, apa yang kita buat ni setakat yang hari ini ialah kita punya idea ialah setakat berkongsi idea. Maknanya kita cikgu bantu cikgu, what is you punya best practices ataupun practical ideas yang you telah lakukan sekolah kita kongsikan. Tetapi what next? This is very important. What next? Kita tak boleh berhenti dengan apa yang ada sekarang. Kita hendak dalam systemic change ini ada satu idea sebenarnya yang berlaku di seluruh dunia yang orang tak sedar. This is. Yang ini saya minta. Saya nak beri perhatian kepada yang ini. Digital learning yang saya bincangkan tadi ini, saya punya pemerhatian sekarang. Sebab itu saya letak the learning first, digital learning. You remember tadi sebelum saya bincang tu, we are not talking about digital technology. We are talking about how to improve the student learning. It's the learning part. Sebab itu learning first, technology second. Sebab pengalaman, saya nak pengalaman ini, saya nak ambil satu contoh. Tulisan yang dibuat oleh, where is the book? Ada buku tu saya tak tahu. Buku saya baca, oleh Justin Reich. Pengalaman ini is very important. Dia kata sejarah perkembangan teknologi dalam pendidikan ni, education technology dalam pendidikan ini. Dia kata apa yang berlaku ialah domestication of technology. Istilahnya tu domestication of technology berlaku dalam perkembangan teknologi. Apa maksud domestication ini? Domestication ni dalam bahasa Melayu dipanggil kalau kita menternak ayam, ya, domestication ayam. Maksudnya kita ternak. Domestication itu kita ternak. Jadi mengikut istilahnya, maknanya dia ternak teknologi itu, dia gunakan teknologi itu bukan untuk the learning of the student. Maksudnya, sejarah penggunaan teknologi dalam pendidikan itu dia enhance, dia membantu untuk mengukuhkan pengajaran guru, bukan mengukuhkan pembelajaran murid. This is very important. Sebab itu saya katakan, bila kita dalam teknologi digital teknologi ini, jangan kita mengulangi kesilapan yang sama. Kesilapan yang sama, kalau kaedah kita sekarang ini kaedah teacher centered ke whatever lah, berpusat kepada kita, jangan digital teknologi itu mengukuhkan kaedah kita tetapi tidak mengukuhkan pembelajaran murid. That's the first lesson kalau kita nak enhance kita punya digital learning. Sebab itu saya perhatikan kita punya perkongsian ke selama 100 lebih itu, saya selalu tanya, apakah pendekatan
teknologi yang digunakan oleh guru ini memeriahkan pembelajaran atau meningkatkan pembelajaran murid. Sometimes pendekatan setting memeriahkan, boleh memeriahkan, maknanya dia nampak meriah lah. Pelajar itu nampak aktif, tetapi apakah berlaku the learning, meaningful learning and the insight of the student punya pemikiran. Yang itu kita tanya selalu. Sebab the learning first, how to improve the learning. Macam mana itu boleh berlaku. Jadi kalau kita sibuk menggunakan banyak peralatan dan sekarang ni, tapi learning yang bermakna itu tidak berlaku, mungkin we have to think again. We have to think again. So the level yang kita nak bawa itu ialah to improve the student learning. Sebab itu salah satu, saya tengok salah satu kelebihannya menggunakan digital technology tool yang gunakan ini ialah you mesti pendekatan yang kita nak buat. You remember tadi, sekolah dulu itu dia ambil sebahagian daripada experience di luar itu, masyarakat dijadikan sekolah. Miniature kan, kecilkan pengalaman di luar itu jadi sekolah. Jadi sekolah itu adalah sebahagian daripada pengalaman di luar. Tapi along the way, pengalaman di sekolah itu akhirnya terpisah daripada pengalaman di luar. Now, dalam digital learning ini, kita punya maksud kita sekarang, kita mesti kembalikan pengalaman di luar itu berada dalam pengalaman ketika murid berada di sekolah. How to make sure the experience-based learning di sekolah itu adalah sama seperti dia berada ketika di luar. Dulu kita guna teknologi itu hanya untuk dalam bilik belajar, tak ada kaitan dengan di luar. Tapi now, how? Dengan cloud punya teknologi, dengan internet punya kaitan itu macam mana? How to make sure that the learning happen in the classroom and the school really related kepada pengalaman sebenar di luar. Sebab itu kalau kita tengok dalam PISA punya test yang kita ikuti itu, kebanyakan soalan-soalannya adalah soalan-soalan yang real, yang berada di luar, yang bukannya benda yang dibuat-buat, tapi benarnya it's a real case, tetapi kita menyelesaikan masalah itu. Sebab itu kita dapati experience-based learning. Kalau sekarang ni saya tengok yang popular ialah project-based learning ataupun whatever you call it. Murid pun suka sebab dia real dan juga dilaksanakan dengan baik. So, jadi itu saya punya yang kedua. Pertama, make sure tidak berlaku domestication of technology. Yang kedua, make sure that experience-based learning itu betul-betul happen in the classroom, pengalaman di luar. Dan yang ketiga, yang paling pentingnya, kita jangan lupa ya, kita menggunakan digital teknologi itu, kita bukan nak menjadikan pelajar itu robot. Kita menggunakan digital teknologi itu untuk memastikan the creativity of the student, the human part of the student itu terserah. Maknanya dengan adanya digital teknologi, digital tool yang digunakan itu, potensi murid itu sebagai manusia lebih terserah. Dia tidak bergantung kepada teknologi. Saya kena peringatkan ya, teknologi selalunya menyebabkan dia boleh membantukan kita punya perkembangan sebagai manusia. For example, ini Marshall McLuhan bagi Marshall McLuhan ni as a media punya pakar ya. Dia kata apa tau? Teknologi ni biasanya dia berlaku amputations of human strength. Dia bagi contoh lah. Kalau kita ada dalam zaman analog tu, mechanical, kalau kita ada basikal, dia kata, menyebabkan kita tak suka berjalan lagi. Kalau zaman sekarang ni, kita ada eskalator, kita tak suka exercise. So akhirnya exercise itu, dia kata, adalah salah satu daripada how to enhance the human capability. Oleh kerana ada teknologi itu, kita bergantung pada teknologi, banyak benda-benda kita dibantutkan. Amputation has happened, dia kata. Mind you, saya sebut ini benda very important. You remember tadi saya kata, the analog part itu tak apalah kita punya physical strength yang kita tak bangunkan. Tetapi dalam digital era ni, you remember tadi saya sebut,
Yang di-enhance itu is not physical. Yang di-enhance apa dia? The mind part dalam digital era tu. Tetapi kalau kita terlalu bergantung kepada tool digital, menyebabkan kita malas berfikir. This is the very important thing yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan guru sekalian. Jangan sampai bila kita menggunakan all the tool teknologi, digital teknologi itu, menyebabkan pelajar-pelajar kita tidak dibangunkan dia punya potensi sebagai manusia, kekuatan berfikirnya, kreativitinya, the critical thinkingnya, the ethical part-nya. Yang itu kita kena bangunkan. Jangan lupa ya, walaupun kita sibuk menggunakan itu, jangan lupa sebenarnya the learning is happen apabila kita develop kita punya critical thinking, the creativity thinking dan sebagainya. Kemudian kita punya the emotional part kita kena bangunkan, the collaboration part kita kena bangunkan. So jadi always remember that. Saya takut nanti kita akan termasuk dalam perangkap yang dilalui sebelum ini. So beware of that thing. Jadi kalau kita gunakan, sebab itu saya sebut learning first, technology second. Kalau tak perlu teknologi pun tak apa, tapi the learning is happen. Sebab kita nak bangunkan tu pelajar kita ya. It's good apa yang ada sekarang. This is my 3 benda lah saya ulang balik. Jangan berlaku domestication of teknologi yang mengukuhkan kita punya pengajaran tapi tidak menyebabkan pembelajaran murid berlaku. Yang kedua, pastikan the experience based learning itu kita manfaatkan dengan teknologi yang ada ni. Maknanya kita boleh gunakan pengalaman di luar tu kita bawa ke bilik darjah. Even sekarang pun kalau you nak bawa dengan virtual learning dan sebagainya boleh berlaku dalam bilik darjah. Dan yang ketiga, make sure yang kita nak bangun itu ialah the human development. Bukan menyebabkan kita membantutkan the thinking part, the emotional part of the student. Yang menyebabkan pelajar kita nanti terlalu bergantung kepada komputer. Mainnya cikgu-cikgu sekalian, dengan adanya AI ini menyebabkan kita lagi malas mau berfikir. For example, kalau rakan guru biasa dengan ChatGPT. Sebab itu saya sebut ChatGPT. AI apa tu sekarang ni? Dia hanya actually is a starting point of learning, bukan the end of learning. ChatGPT itu kalau kita gunakan is a starting point of learning, bukan the end of learning. Kebanyakan sekarang ni berlaku ChatGPT yang digunakan itu sebagai the end of learning. It's not the starting point of learning. It's very dangerous. So this is anulah. So untuk menggunakan ini, this is the level yang saya nak bawa dalam kita punya CDL sini. Saya nak minta rakan-rakan partner CDL dan juga guru-guru yang di luar sana tu, kita kena buat benda ni. The teacher leadership. Mungkin idea ni tidak popular, sebenarnya inilah yang sedang berlaku di seluruh dunia. The teacher leadership. Nah, I want to explain to you with the simple punya understanding. Saya nak dengan ini. What is the difference between management and leadership? Selalunya, bila kita sebut leadership ini, kita bayangkan pengetua, penolong kanan, ketua panitia, ketua bidang dan sebagainya. That's the leadership. Leadership by position itu. Perbincangan teacher leadership ini nothing to do with the leader in the position. Bukan itu. Sebab teacher leadership ini dia start from the center. It's not from the top. The center tu cikgu lah. Nah, apa yang kita buat sekarang ni kebanyakan kita lakukan ialah kita manager of the student learning. Tapi kita tak lead the student learning. Kita manage. Kita ada manager of the student learning. Ingat, remember tadi kita punya idea ialah the learning part yang mesti berlaku. Nah, kebanyakan kita sekarang ini banyak melakukan the management punya part. The manager punya part. Kita tidak melakukan the leader punya part. Kita tak lead, we manage. Good, manage. Tetapi manage ini, you akan faham, Gibelin.
Bila nak manage sesuatu, you memerlukan authority. You memerlukan kuasa untuk melakukan. You sebagai guru ada role, sebagai guru you boleh buat jadual waktu, boleh kena mengajar, you ada kuasa itu. Okey. Dan dia ada agendanya. Begitu juga dengan whatever manager yang ada yang ini. You pastikan murid itu belajar, pastikan murid itu datang masuk kelas, pastikan datang jadual dia buat, murid buat kerja rumah dan sebagainya lah. That's the manager punya part. Yang ini kita lakukan dengan baik. Tetapi dalam suasana sekarang, I'm talking about perubahan dalam digital learning ini, the management part authority yang kita perlukan ini sebenarnya tak boleh. Tak mencukupi. Dengan perubahan yang ada sekarang ni, yang kita perlukan, kita mesti lead the student learning. Kita mesti memimpin pembelajaran pelajar. Dan kalau you as a leader, you take the responsibility. Meaning what? Take responsibility maknanya kita akan melaksanakan tugasan itu walaupun tak ada dalam agenda. Orang yang take the responsibility saja, kalau guru yang lead the student learning, bukan make the student learn, tapi lead the student learn, dia take responsibility walaupun di luar bidangnya. Dia always find macam mana nak improve the student learning. Now, you perhatikannya, selalunya guru-guru yang mempunyai leaders, teacher leaders ini, dia selalunya guru yang extra miles. Memastikan pelajarnya belajar to the optimals. Pelbagai cara. Dia akan jumpa di bilik darjahnya macam-macam masalah. Then they try to solve the problem. To make sure this learning happen. Ini yang kita masukkan the teacher leadership. Leadership tidak semestinya you ada kedudukan, tapi leadership, kepimpinan itu bermakna you take the responsibility. Sebab itu saya selalu sebut, saya perhatikan, this is what happened. We have plenty of qualified educators, but not enough who are willing to shoulder their responsibility. Kita sebut responsibility ni, tanggungjawab, dia bukan responsibility yang ada dalam senarai tugas. Responsibility di sini maksudnya ialah how you make sure to identify all the interesting problem dalam pembelajaran murid dan solve the problem. Itu dia yang dimaksudkannya. Yang ini yang menyebabkan kita punya instruction tu akan sentiasa berkembang dan kita tak perlu disuruh oleh sesiapa pun untuk melakukan perubahan itu because we take the responsibility. Sebab itu saya berharap dalam kita punya cikgu bantu cikgu ini kita boleh upgrade kita punya leadership in term of how to take responsibility. Dengan adanya idea-idea daripada rakan-rakan kita di seluruh negara itu, idea-idea itu kita boleh cepatkan perubahan sistemik itu. Apabila kita take charge, so kita tak boleh serahkan leadership untuk menyelesaikan masalah itu kepada orang lain. Leadership untuk menyelesaikan masalah itu, taking responsibility itu, we are the one. Sebab kita hari-hari berhadapan dengan anak murid kita. Sebab itu, dalam konteks pembelajaran, we are the co-learner bersama dengan murid kita. The co-learner maknanya we lead the learning part in the classroom and student with us. Sebab itu dalam masa sama, kenapa kita sebagai guru, kita belajar banyak daripada benda yang kita buat itu. Tidak pernah you dalam kreativiti ini, you akan hari ini you ada idea, besok you punya idea tu boleh perfect, tak boleh. Creativity meaning maknanya
kita sentiasa ambil responsibility untuk improve that thing. Tapi tidak authority, walaupun tanpa authority, you masih boleh melakukan. So jadi, maksud saya teacher leadership ni, kalau you baca dalam literature sekarang di seluruh dunia, untuk menghadapi dalam digital, teknologi yang perkembangan yang cepat, yang kompleks ini, teacher leadership mesti berlaku. Teacher leadership is not position. Teacher leadership is attitude. Seorang guru tu, dia take responsibility. Now, di Malaysia, kita kena pastikan we must have enough teachers who are willing to shoulder their responsibility. Now, sebab itu CDL, the next level, kita nak inculcate the teacher leadership di kalangan guru-guru kita yang terlibat. Bagaimana caranya? Dengan kita share semua kita punya ilmu, pengetahuan kita, the best practices kita, even kegagalan kita, supaya kita tidak melakukan kesilapan yang sama. Inilah cara kita untuk meningkatkan kita punya apa yang saya panggil systemic change berlaku. How? Macam mana caranya? How to be a teacher leader? Ada 8. Sebelum saya tutup, saya bagi panduan yang ini. Pertama, kalau kita nak jadi teacher leaders yang take responsibility, be the thing you teach. Maknanya apa dia? Maknanya kita mesti betul-betul menghayati bidang yang kita ada. Kalau kita guru matematik, you are guru matematik yang ada compassion, yang honesty, yang punya integrity, yang ada kindness, humility, whatever. This is about attitude. This is about disposition. Kalau you ada ini, you boleh menjadi teacher leader yang extra mile, yang melakukan take responsibility. The second one, be the experts of your classroom. Apa maknanya? We lead melalui kita punya knowledge, competencies yang kita ada. Sebab itu you have to enhance kita punya ilmu, kita punya pengetahuan. Sebab itu perkongsian yang kita buat ini akan mempercepatkan kita menjadi expert dalam bidang kita. Barulah kita boleh take charge. Meaning kalau you sebagai leader, a teacher leader, you lead. Kita tak boleh lead kalau kita tak ada idea. Kita tak boleh lead kalau kita tak ada competencies. So this is very important. Maknanya the expert of your classroom. Of course, yang ketiga, yang memastikan you boleh berkembang itu, you are data savvy. Sebab macam mana you nak improve you punya instruction kalau you tak ada data? Data is very important. The small data or the big data. Okay. Dan yang keempatnya, yang ini yang kita galakkan, be continually reflective of your practice. Saya tengok filem, the latest filem Mission Impossible yang baru ni. Siapa dia punya hero-nya tu, Dato' Mahendra? The hero tu. Very famous actor. Rasa. So, saya pun dah lupa nama dia. Tapi the point, Tom Cruise orang dah masukkan. Tom Cruise, Mr. Selwa tu. No, saya tengok filem tu. Dia ada satu scene dia buat yang lompat dengan motorcycle. Interesting lah. Tapi the most interesting part, you tengok dia punya latihan untuk dia lompat itu. Scene itu saja, scene pakai motosikal itu saja. Dia buat itu more than 100 times. You see? Maknanya dia always try to improve that thing. Itu baru yang itu saja kan. So jadi dia continually to improve the practice. Dia panggil terbaik. So kita sebagai guru, sebab itu kita jangan takut buat kesilapan. Saya selalu bagi kita, you jangan takut buat kesilapan sebab from you kesilapan tu you akan improve lebih banyak lagi. Sebab itu orang yang ambil responsibility, dia tak takut buat kesilapan. Sebab selalunya orang tak ambil responsibility kerana dia takut buat silap. Tapi orang yang berani take responsibility sebab dia tak takut buat silap.
Sebab dia tak tenggelam dengan kesilapannya because dia try to improve. Learn from the kesilapan dia. Itu yang saya nak cadangkan kepada kita. Jangan takut take responsibility dan takut buat silap. Memang saya sendiri pun banyak buat silap juga. Tetapi I learn from my mistake. Dan yang kelima, daripada dulu saya selalu sebut ni, be able to defend your practice. Di sini maknanya, you know the why part, why you do it. Sebab itu saya cukup bangga bila ada guru-guru kita di Malaysia ini, saya selalu membayangkan saya nak guru-guru di Malaysia ini, ketika saya di KPM, saya nak guru-guru saya itu, dia berani kata, I do it, I know what I'm doing. This is semangatnya, I know what I'm doing. Be able to defend your practice, maknanya you tahu the why part, kenapa you buat itu. This ciri seorang leader. Dia berbeza dengan orang lain sebab dia tahu kenapa dia buat itu. Kenapa dia buat pendekatan pembelajarannya berbeza dengan orang lain? Sebab dia tahu. Best kepada yang sebelum-sebelum itu. Dia expert dari classroom. Bila teaching, you teach. Dia tahu semua. Sebab dia kembang di situ. Dan yang keenam, untuk itu, be informed of education policy. Perkembangan banyak. Bukan saja polisi dasar di kementerian, tetapi perkembangan di luar itu pun banyak tentang pendidikan ini. Jadi always up to date of the latest punya state of the art tentang pedagogi dan what happened. Dan yang ketujuh ini tidak banyak. Hanya teacher leader saja yang boleh berani. Be positive and solution oriented. Apa yang banyak berlaku sekarang ini, orang banyak bincang masalah tapi tidak banyak mencari penyelesaian. You must take charge, take responsibility. Kalau tak, nanti kita akan suruh orang lain cari masalah, kita bincang masalah sampai hujung tahun pun tak selesai masalah tu kalau bincang saja. Penat kita. I always talk dengan Dr. Mahendra. Okay, enough talking about problem. Now how to solve the problem. Sebab be positive and solution oriented. Boleh bincang masalah tapi jangan tenggelam dengan masalah. Kita sepanjang tahun bincang masalah yang sama tapi dia punya solution tak ada. So, untuk menjadi teacher leader, you have to solution oriented. And the last one, rise above the turbulence. Memang you akan banyak menghadapi masalah. As a leader, you akan banyak menghadapi masalah dengan murid, dengan parent, dengan sistem yang ada. Tetapi, believe me, if you take the responsibility dan konsisten, berterusan, dan of course kita kena sabar dan sebagainya. Sebab itu kita perlu rakan-rakan untuk membantu kita. So, my conclusion, untuk kita raise above sekadar perkongsian cikgu bantu cikgu ni, kita mesti inculcate among all the teachers in Malaysia ini, ialah yang saya panggil teacher leaders. Teacher leaders untuk kita kena inculcate. Dan insyaAllah kalau itu berlaku, kita akan banyak dapat melakukan perubahan yang sistemik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perkongsian saya ini dapat memberikan input. Saya terima, boleh tidak setuju, tetapi saya rasa itulah yang kita nak bawa. Pastikan systemic change berlaku dalam sistem pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk atas perkongsian yang sangat bermakna. Datuk, kita ada beberapa soalan sebenarnya, Datuk, kalau masih boleh ambil soalan. Boleh. Okey, di ruang chat itu. Salah seorang ni, saya berminat untuk mendalami perkembangan AI jika ada khusus. Okey, ni kalau ada khusus tak apalah. Next. Sekejap, Datuk. College Matrikulasi berminat untuk join CDL, Datuk. Mereka akan hubungi saya, insyaAllah. Adakah PL? Okay. No, saya nak kena baca satu-satu pula ni. Ya. Okey, soalan daripada Tika. Bagaimanakah pendekatan teknologi AI relevan dengan pendidikan di negara kita? Mungkin Datuk jawab sikit ajalah untuk sebab sebahagiannya Datuk dah cakap tadi. Next question.
will there be a learning gap between those who, with the opportunity of digitalization and those who are not privileged receive the digitalization to receive, how do we ensure the experience from the teachers and students is equal? Next. Again, the last part I don't clear. Okay, saya baca balik. There will be a learning gap between those with... Where is the question? Which part is the questions? Nurlina. Kat mana tu? Dekat chat tu, Datuk. I'm checking the chatting macam mana. So apa dia punya question tu apa dia? How do we ensure the experience from the teachers and students is equal? Oh, to ensure the experience from the student and the teachers is equal. Actually it's not equal. Sebelum saya saya kaitkan dengan yang AI tadi tu. Actually bila saya katakan dalam digital punya era ni, now sekarang ni, the pasca normal ni, actually guru dengan murid itu is a co-learner. Co-learner maknanya bukan maknanya you belajar daripada murid itu, you belajar dari proses itu. Daripada proses itu, you akan improve you punya knowledge, you punya kaedah dan sebagainya. Sebab murid ini yang ada sekarang ni dia dapat maklumat yang mungkin you tak dapat. So you always kata orang simbiosis akan berlaku. Sebab itu dia tak boleh equalization, tak boleh berlaku, tetapi dia dipanggil collaboration among the student and the teachers itu berlaku. You akan belajar banyak tu. Sebab bila you menggunakan pendekatan learning centered, you give the responsibility of learning to the student, you lead the learning of the student, itu maknanya you give the responsibility of learning to the student. Sebab itu mungkin di peringkat awal you kena banyak bantu dia all the skill, tapi at the end dia akan lebih cepat daripada kita. You see tadi contoh yang Dr. Mahinda tunjuk tu pun itu salah satu contoh bagaimana. I think you all pun datang. You bagi the responsibility learning pada pelajar, you hanya bagi guidance pada dia saja. Bila bagi guidance, so maknanya you akan belajar banyak. So jadi sekarang ni maknanya my point is kita tak boleh jadikan pelajar itu bergantung pada kita. Kita try to improve dia punya learning agility, kemampuan belajar, the self managing, dia punya pengurusan pembelajaran kerjanya itu yang kita kena uruskan. Dalam dunia digital sekarang ini, bagaimana kita memastikan anak-anak murid kita mempunyai kemahiran pengurusan pembelajaran yang up to date. Yang itu you kena ajar. Sebab itu bila kita kata digital learning, dia bukan keupayaan downloading maklumat. Itu very technical, tetapi the way dia think, macam mana ni ada download, apa benda maklumat, macam mana, lagi-lagi sekarang dalam konteks content creation ini, atau content creation ini lagi banyak kreativiti yang diperlukan. So jadi macam mana dia nak banyak benda lah, the ethical part dan sebagainya. So balik tadi tu, the equalization tu tidak berlaku, tetapi macam mana the collaborations of learning, the symbiosis of learning between the student dengan teacher tu berlaku. Sebab itu sekarang ni tidak, even sebab itu saya kata the teacher leadership itu maknanya you lead the student. Bukan you manage dia, bukan you pastikan dia belajar, tapi you lead. Kalau you pasti dia belajar tu, itu yang jadi berlaku. Buat kerja rumah tidak, you ada buku tidak, itu you manage saja. Tapi bila you lead, maknanya you ajar dia the skill, how to manage dia punya pembelajaran. Dalam dunia sekarang kena berlaku begitu. Dan alhamdulillah banyak saya tengok yang dalam pembentangan itu apa yang dipanggil experience based learning itu berlaku. Okay, so yang itu you go on, tapi kita the next level macam mana you lead the student learning. Itu yang penting ya. Bukan you manage ya. You lead the student learning. This different, dua benda yang berbeza tu. Kemudian satu lagi tentang AI ni. AI ini dia baru bermula bila 2 tahun yang lepas no. I think sekarang you have to keep in pace of the learning AI punya pendekatan sekarang.
siapa tadi? Contoh tadi yang bagi dia pakai Canva. Canva sekarang dia banyak pakai AI. Even kalau you pergi Khan Academy sekarang, dia dah pakai AI. Everything dia pakai AI sekarang. AI itu maknanya apa? Maknanya AI itu bantu dapatkan maklumat, kemudian dia propose to you, this is what you should do. Dia advance. Dalam pendidikan dia akan jadi macam itu. Sebab itu tadi saya sebut tadi contoh. Kalau dulu kita masih berfikir, a person is a pembantu guru. Person pembantu guru. Sebab itu kita kali masalah, dia tak boleh nak wujudkan jawatan pembantu guru. Sebab you fikir as person. Sedangkan, bila saya tanya, apa yang masukkan dengan pembantu guru? You nak membantu kita yang rutin-rutin kerja. Rutin kerja, kita nak bagi orang lain. Sebab, you are teacher, you kena mengajar. You take responsibility. Tapi bila pembantu guru ni, maknanya kerja-kerja rutin. Ataupun kerja pentadbiran terserah pada dia. Yang itu tak payah pada orang pun sekarang akan datang pergi AI boleh buat benda tu. AI boleh buat. Cuma sekarang kita tak ada usaha kat itu. Dan kita akan cubalah kat arah itu. So, jadi my point is AI, sebab itu saya sebut dalam Facebook saya katakan, in the future, guru yang tak ada pengetahuan dan kemahiran menggunakan AI akan digantikan oleh guru yang ada pengetahuan dan kemahiran AI. Believe me. Baik, terima kasih Datuk atas jawapan itu tadi. Saya harap Puan Cikgu Nurlina dah terjawab soalan itu, dan secara tak langsung Datuk telah menjawab soalan dari sahabat kita dari Singapura, Cik Azmi Rashid, tentang AI itu Datuk sebenarnya. Baik, kita ada satu soalan lagi. Ini bukan soalan lah, mungkin dia meluahan perasaan. Saya berpindah dari sekolah bandar Bestari ke sekolah kampung. Rasa down dengan pendigitalan yang sangat slow di kawasan kampung. Itu nak kena bagi semangat lah tu maknanya. Ya, bagus soalan tu bagus. Dia begini. Now, actually saya dengan Dr. Mustafa, we came out dengan satu, bukan solution lah, tapi salah satu ciri bila pendigitalan ni, digitalization ini, orang always thinking about the internet connectivity. Okay? Saya rasa masalah teknologi, komputer, iPad dan sebagainya bukan masalah besar. Masalah kita sekarang ini ialah dalam digital, teknologi ini ialah kita punya internet connectivity kita terlalu. Why we need the connectivity? Bukan saja kita berhubung sesama kita. Connectivity sebab kita nak akses apa? Kita nak akses cloud. All the information, all the knowledge yang kita kata ada di cloud. Our point bila saya bincang dengan Dr. Mustafa ini, kalau kita nak mengajar di kelas, perlukah kita access the abundance of knowledge and information yang ada di cloud tu? Tak semestinya kan? You hanya take the relevant punya information yang you nak kongsi dengan pelajar. The YouTube ke apa sahaja, whatever resources yang nak buat. Kemudian the next level of questions ialah, boleh tak kita mengajar the digital literacy, the digital competencies kepada pelajar ini without accessing the cloud? That's the point. Tentu boleh kan? Of course boleh. Without accessing the cloud, you still can teach the student how to be competent and acquire the learning competencies digitally. Apa dia? Akses maklumat. Kan? Kemudian macam mana dia nak create the creativity creation itu, tak perlu pun semuanya. The creativity thinking dalam digital tu tak perlu nak akses kat cloud, tetapi you boleh ambil sebahagian daripada maklumat yang ada kat cloud itu, you put dalam satu server, a simple server, letak dalam kelas, you access the server tu lagi laju daripada you access pergi internet. This means local network. Dalam kelas sekarang teknologi dah ada dah, dia buat benda tu. So jadi maknanya itu yang saya punya projek dengan Dr. Mustafa tu, kita panggil DELEFA tu, itulah dia, Digital Learning Experience for All itu. Kita try to create a very simple server yang
guru-guru tu boleh gunakan dan bawa dalam kelas, pelajar itu dengan telefon ke, dengan iPad ke, whatever, dengan komputer, dia boleh akses dan boleh belajar. Yang penting dia kompetensi situ ada pada dia. Itu dia dah keluar nanti, sebab itu kita mesti dedahkan dia seawal mungkin. Bila dia dah keluar nanti, sama aja dia buka komputer, pergi cloud tu sama aja dia punya. So jadi kawan kita tadi itu, jangan putus asa. They always how to teach digital punya kompetensi to the student. It's only a matter of you take the responsibility, think very hard. Dan banyak kawan-kawan kita boleh bantu. Jadi jangan terperangkap, kalau tak ada internet connectivity, kita tak boleh ajar digital punya kompetensi. No, I think it's wrong. It's wrong. Sebab yang kita nak ajar tu manusia. You can boleh ajar macam-macam. Wallahualam. Baik, terima kasih Datuk. Soalan seterusnya. Apakah pandangan Datuk tentang pembelajaran digital dalam konteks murid berkeperluan pendidikan khas? Wah, ini soalan yang bagus ni. Dia ada dua part. Satu dari kompetensi itu you boleh fikir macam-macam. Cuma sekarang dia ada dua. Yang kompetensi dia menguasai digital punya kompetensi itu you boleh fikirkan. Tetapi ada satu sekarang ini ialah part macam mana digital macam budak yang ada masalah keperluan khas. Saya ada satu pakar tinggal develop umpamanya. Kalau budak tu tak ada pendengaran, tak ada penglihatan, bagaimana secara digital dia perlu buat. So dia itu tengah dia develop. Yang itu mungkin tak ada lah. Macam sekarang umpamanya kalau dia belajar Quran umpamanya pakai braille Quran itu kaedahnya. Tapi digital macam mana? Digital maknanya di multimedia. Bila kata digital sekarang ni, digital learning maknanya asasnya ialah multimedia. Multimedia maknanya at least dia boleh dengar, boleh lihat, boleh apa lagi? Bercakap dan boleh merasa. Boleh merasa, itu multimedia. Nah, my point is begini. Saya tak mau pergi bincang detail. My point is, katalah sekarang kita pada satu zaman yang semua teknologi ini tak ada. Semua teknologi tak ada ya. Digital tak ada, yang analog punya teknologi tak ada. Manusia betul-betul balik kepada the conventional. Tak ada teknologi. Dia dengan alam dia saja. Apakah pada ketika itu dia tidak akses dia punya alam itu secara multimedia? You pergi hutan, mengembara tanpa ada telefon, tanpa ada peralatan itu, sebenarnya actually manusia itu sendiri, dia adalah multimedia punya person dibandingkan dengan digital itu. So maknanya cara belajar kita sebagai manusia itu bukan hanya satu cara. Sebab itu kalau komputer itu dia binary, digital itu binary, manusia ini ialah multinary. Dia gunakan cara perasaannya, cara rasanya, semua dia pakai. Manusia itu sendiri adalah multimedia. Kalau dia tak ada pendengaran, dia ada benda yang lain. Kalau tak ada pendengaran, dia ada rasa yang lain. Sebab itu manusia, macam mana pun dia handicap, dia masih boleh belajar. Dia masih boleh belajar. That's manusia. Sebab itu, akhirnya, it's a matter of jangan sampai digital teknologi ini menyebabkan anak murid kita tidak belajar. Of course, akan ada penemuan yang macam-macam je lah. So my point is, halangan ada, tetapi balik kepada asasnya, learning must happen. How learning happen? Technology a second. How learning happen? Itu yang pertama. Ini kan you tengoklah cerita bagaimana Helen Keller punya guru tu, tanpa ada digital learning pun dia boleh jadi hebat. Helen tu kan, yang tak boleh mendengar, tak boleh melihat, tak boleh bercakap, tapi dia boleh jadi fantastic person. So itu asasnya lah. Wallahu alam. Baik, terima kasih Datuk. Kalau nak ikutkan mesti ada ramai lagi yang nak bertanya, tetapi masa mencemburui kita dah melepasi 4.30 dan kita mungkin boleh ada soalan-soalan yang seterusnya. Rakan-rakan boleh masuk dalam portal CDL lah
bertanya di situ dan sesi soal jawab berlaku, insya-Allah. Baik, ucapan terima kasih sekali lagi kepada Datuk atas perkongsian ini, dan tuan-tuan dan puan-puan, pada hari esok kita ada lagi satu sesi perkongsian yang juga menarik, yang didatangkan khas dari USA, dan ini dia Schooling to Maximize Learning, dan esok akan ke udara juga secara webinar bermula jam 10 pagi dan hari cuti hari Sabtu. Jadi kita mohon rakan-rakan guru yang ada di sini boleh mendaftar kerana sekarang ini telah diletakkan registration linknya di ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh daftar sekarang, percuma saja. Saya bagi masa 2 minit untuk daftar dan linknya akan diberikan, dan kita boleh ikuti sesi ini pada hari esok oleh Javier Arguello. Dan kita tahu hari ini kita ada snippet reflect on tadi oleh Datuk Dr. Mahendra Singh. Esok Datuk akan menjadi moderatornya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi masa untuk isi registration, itu ada linknya untuk didaftarkan. Silakan berbuat demikian. Rugi kalau kita tak buat kerana masa santai kita pada hari Sabtu, sambil-sambil masak, sambil-sambil kemas rumah, kita masih boleh dengar secara online, dan kita akan dapat juga sijil yang disediakan untuk kita masukkan ke dalam SPL KPM kita. This is international. Please do so. Boleh register sekarang kepada mereka yang belum. Terima kasih kepada yang telah membuat pendaftaran awal, dan insya-Allah kita akan jumpa esok pukul 10 pagi. Ini juga salah satu usaha. Dr. Zalina, Yes. sorry. Ada Silakan. ramai yang kata link error. Actually link tak ada error, tak apa. Mungkin dia boleh cuba sebentar lagi. Okey, boleh cuba sebentar lagi, dan kalau tak dapat masuk pun besok pagi dia buka dan boleh masuk terus. Untuk sesi Sini Datuk link alternatif ni. ya, ada yang kata tadi error dan sebagainya. So kita kalau tak dapat cuba lagi selepas sesi ini, dan masih lagi kalau tak ada boleh cuba besok pagi, memang boleh masuk. Lepas pukul 9.15 dah dibuka dan anda boleh masuk. Gunakan link yang sama maksud Datuk? Ya, link yang sama. Link yang sama, hanya kena beri nama dan email. Kalau apa pun, cek balik email, di situ ada dia punya link untuk masuk terus lepas tu. Maknanya, dia mengambil 2-3 minit aja. Ya, maknanya para peserta yang ada sekarang kena save dulu link ini supaya boleh daftar kemudian. Mungkin kena ambil screenshot ke apa dan boleh kita kongsikan. Betul kan Cik Hazwani? Betul lah. So don't worry kalau you tak dapat masuk sekarang, sebab dia dah kurang daripada 24 jam. Tapi besok boleh masuk terus. Tapi cuba juga selepas ini, saya akan call mereka dan cek balik juga kalau siapa dia boleh buka untuk daftar juga lagi sampai hari ini. Alright, it is going to be a very good presentation kerana Mr. Javier ini memang dia pakar dalam bidang ini di Amerika Syarikat. So it is going to be a very good session, dan banyak yang disebut oleh Dr. Amin pun berkait dengan the science of learning. Hari ini kita ke depan ni we are looking at that. So post kat YouTube apa juga cadangan tak apa, nanti saya suruh juga Cik Hazwani untuk bantu. But please be there tomorrow, it will be open, you will be able to join. Dan ada sijil yang disediakan juga. Baik. Baik, terima kasih. Sekarang kita minta Siti untuk share link kehadiran kepada rakan-rakan untuk mendaftar link kehadiran pada hari ini supaya masing-masing dapat mengisinya nanti di SPL KPM. Link telah disertakan, link kehadiran juga telah disediakan di sini. Boleh masing-masing mengisi untuk membolehkan cikgu-cikgu semua mendapat sijil. Baik, untuk itu saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Amin Senin dengan perkongsian yang sangat menarik tadi pasca normal, ya, yang sangat memberikan
saya rasa ini sentuhan ataupun trigger kepada rakan guru yang lain yang melihat lebih dalam tentang pendidikan pada era sekarang dan yang akan pada masa akan datang. Terima kasih juga kepada Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh atas perkongsian tadi tentang pendidikan digital yang berkongsi pada siri khas ke sesi yang ke-100 pada hari ini. Kita buka semua kamera masing-masing untuk kita ambil gambar sebelum kita mengakhiri session ini. Silakan. Bantu saya Azhar ambil gambar juga. Terus senyum sebab kita tak tahu kita berada di mana. Di muka surat berapa. Hari ini kita ada melebihi daripada had maksimum Datuk. Yang sebahagiannya dah pergi ke YouTube lah. Ya, yang di dalam Zoom ini dah melebihi 500 tadi. Baik, untuk sesi minggu depan, kita akan bertemu lagi sesi 3 angka 101. Mulai minggu depan kita dah ke sesi yang ke-101 bersama-sama Cikgu Sofiatul Raunakiah dengan tajuk pengurusan PBD berkesan Part 2. Kalau ingat, cikgu ini telah berkongsi dengan kita tentang AI juga pada 3 minggu yang lepas. Dan ini ialah bahagian yang kedua. Kita akan temui beliau pada minggu depan untuk sesi yang ke-101. Jangan ke mana-mana, minggu depan hari Jumaat seperti biasa jam 2.50 petang hingga 4.30 petang kita bersama-sama di udara berkongsi ilmu. Itulah dia #Cikgu Bantu Cikgu. Dr. Zalina, saya minta Hazwani masukkan juga nombor telefon yang boleh dihubungi kalau besok mereka tak boleh masuk. Okey. So, tolong lihat dalam chat. Hazwani akan masukkan nombor CDL. Ya, our business number ada di situ. So boleh WhatsApp kalau kita akan buka daripada 9.15 and you all can try to come in tomorrow untuk sesi besok, okay? Dan nombor telefon akan kita masukkan di dalam chat sekarang. Itu dah ada dah. Okay. Plus 6013 dan sebagainya. Right? Sorry. 013-517-5310. Saya ulang, 013-517-5210. Boleh hubungi talian ini untuk mendapatkan link sekiranya berhadapan dengan masalah tak boleh nak register. 9:15 kita akan buka dah. Itu dah problem, kata dah boleh isi. Dah boleh isi ya? Dah boleh isi, selesai isi ya. Oh. Tak tahu yang mana satu, kehadiran hari ini atau untuk besok. Tapi memang kita dah bincang dengan dia daripada US, dah boleh isi ya. Kehadiran hari ini boleh. Saya cadang guru-guru take advantage sebab ini saya pun terlupa nak sebut pasal learning sciences ini. The science of learning. This is very important. It's one of the area untuk pembelajaran yang akan datang ni. You have to master the learning sciences ni. Betul. Banyak the latest punya development tentang kajian-kajian how human learning berlaku. Yang ini di Malaysia tidak begitu popular. Saya rasa kita kena popularkan yang ini. Ya. Jadi kita ambil peluang, jangan lepaskan peluang ini untuk esok kita bersama-sama dengan sesi dan percuma. Sesi esok pukul 10. Ini kita mendapat pula pandangan dan perkongsian dari orang luar pula kan. Jadi suatu yang baik untuk kita tambah ilmu. Baik, untuk itu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh peserta pada hari ini. Ucapan terima kasih kepada kedua-dua panel kita yang berkongsi ilmu pada hari ini. Terima kasih kepada koordinator yang bersama-sama dengan kita, Dr. Mustafa bersama dengan kita tadi. Terima kasih kepada semua yang ada. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan Jumaat. Bye. 2.50 hingga 4.30 petang. Bye. Assalamualaikum.